Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uban Apa tadi. abang Ustaz Wan? Baik lah. Nampak beza rambut. Baik, Uban juga. baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam sesi hari ini. Saya rasa ini Alhamdulillah. mungkin sesi pertama saya dengan Ustaz Ridwan Bakar kot kalau tak silap. Pertama. Pertama. yang Baik. yang pertama. InsyaAllah. Ya, jadi sebenarnya sesi ini adalah siri ketiga ataupun sesi ketiga kita punya perbincangan kritis. Yang mana kali pertama dulu kita mulakan dengan Ustaz Abu Hafiz daripada Bersatu, kemudian Ustaz Jailani daripada PAS, dan sesi ketiga ini dengan Ustaz Ridwan Abu Bakar, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Pusat. Kita pertama sekali terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana Sama-sama. sudi datang bersama dengan kita untuk soal jawab pada hari ini. Terima kasih Cumanya juga. saya nak jelaskan sedikit sebelum kita mulakan ni, kita punya soal jawab ni dia mungkin agak berbeza sikit dengan yang selalu diadakan, yang mana dia bersifat lebih kritis. Jadi kerana itu saya nak minta jasa baik Ustaz untuk kalau boleh Ustaz bersetuju dengan dua syarat kita pada hari ini insya-Allah. Ya. Iaitu syarat pertama, tajuk perbincangan kita adalah amanah bukan telunjuk DAP. Maka saya berhak untuk tanya mana-mana soalan yang berkaitan sama ada secara langsung ataupun tak langsung dengan tajuk kita. Okey Ustaz, syarat pertama. Boleh. Ya. Okey, okey. Baik. Dan syarat yang kedua, syarat yang kedua, kalaulah pada bila-bila masa saya rasakan ada percubaan daripada Ustaz untuk tak nak jawab, melarikan diri, untuk pusing-pusing, untuk pergi ke tempat lain, maka dalam keadaan itu saya akan potong dan kembalikan Ustaz kepada tajuk perbincangan kita supaya kita boleh khususkan kepada benda yang kita nak bincang. Boleh Ustaz, syarat kedua? Boleh, boleh insya-Allah, tak lari. Baik. Baik, sebenarnya dia lebih baik sebab banyak sangat di luar sana orang tertanya-tanya, tersoal-soal, orang macam tak pasti tentang pendirian amanah. Jadi hari ini mungkin kesempatan yang terbuka untuk Ustaz, tak luas, kesempatan yang terhad berdasarkan soalan-soalan yang ditanya untuk menjawab apakah sebenarnya yang menjadi persoalan haters, orang yang membenci, orang yang suka, orang yang bersifat prejudis terhadap amanah. Jadi ini mungkin peluang untuk Ustaz jawab banyak soalan yang terbuku di hati orang lain. Jadi, boleh kita mulakan Ustaz Ridwan? Boleh insya-Allah. Baik, saya nampak Ustaz Ridwan permulaan ni nampak sangat cool, sangat relax. Saya hampir-hampir terlupa bahawa Ustaz Ridwan ada satu sisi yang tegas, yang mana kita semua kenal lah. Sisi tu yang paling tegas, mungkin gambaran paling tegas tu kita lihat dalam Muktamar PAS dahulu ketika mikrofon dirampas. Jadi, tapi hari ni kita nampak Ustaz Ridwan agak cool, relax. Baik, kita teruskan. Soalan yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Saya nak tahu, di mana bermulanya konflik kelompok kedua dalam PAS ini sehingga yang membawa kepada perpecahan dan penubuhan Parti Amanah. Walaupun dia ambil alih Parti Pekerja-Pekerja dahulu, jadi kita namakan penubuhan lah. Kita tak nak tahu tentang sejarah penubuhan tu sendiri, kita tahu tarikh dan sebagainya, tapi soalan saya tentang bibit-bibit perpecahan dalam PAS bermula di mana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salman, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kalau bertanya berkaitan dengan apa dia menjadi bibit-bibit permulaan kepada kelompok yang kedua dalam PAS yang akhirnya keluar daripada PAS dan menubuh amanah, saya menyebut pada kami ada 3 perkara yang menyebabkan kepada penubuhan amanah ini. Yang pertama, apabila pemikiran yang kita sebut sebagai pemikiran yang hulu, pemikiran yang agak keras, kembali di arus perdana PAS pada sekitar tahun 2013, 2014 begitu. Apabila lahirnya pemikiran yang agak keras, yang agak meletakkan kebenaran itu hanya kepada kelompok yang tertentu, dan pada waktu itu sudah ada bibit-bibit untuk memusuhi orang yang mempunyai pandangan yang kedua di dalam arus perdana PAS. Ini yang pertama. Yang keduanya, kalau kita perhati, secara pastinya politik Malaysia ini, dia tidak boleh kita dapat capai kepada hasrat mana-mana parti politik pun untuk menjadi sebuah kerajaan, melainkan apabila ada kerjasama. Dan 2013-2014 itu telah bermula satu bibit dalam PAS untuk keluar satu
kata-kata pada waktu itu, kalau kita nak menjadi kelompok yang sebagai kelompok pemenang, maka pada waktu itu kita perlu bersendirian. Maka lahirlah hasil daripada yang ditanam sejak daripada kekalahan Pakatan Rakyat pada tahun 2013, dan pada waktu itulah lahir pandangan yang menyatakan kita perlu bersendirian, dan akhirnya dalam muktamar Dewan Ulama PAS pada tahun 2015 yang diadakan di Dewan Datuk Fadil Noor di KUISM, College Universiti Islam Zulkifli Muhammad di Kuala Lumpur. Pada waktu itu telah diputuskan supaya PAS memutuskan hubungan tahalufnya dengan DAP, dan PAS juga perlu memutuskan dalam muktamar setelah itu yang diadakan di Alor Setar Kedah, PAS perlu memutuskan tahaluf siasinya dengan PKR. Jadi ini yang kedua. Jadi saya nak potong sikit Ustaz sebelum Ustaz sambung. Sebenarnya dalam muktamar PAS pada 3 hari bulan Jun untuk memutuskan hubungan dengan DAP, tapi Ustaz mungkin tak ceritakan bahawa sebelum itu lagi, di mana pada bulan Mac lagi 3 bulan sebelum, DAP telah memutuskan hubungan dengan Presiden PAS. Jadi di mana pendirian pendukung amanah pada ketika itu. So pada saya tak melihat dia masalah PAS. Dia bermula dengan DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS pada bulan Mac, dan diikuti pada bulan Jun di mana dalam muktamar Dewan Ulama memutuskan untuk putuskan hubungan dengan DAP. Ya. Jadi bukan PAS yang mulakan. Ya. Dia bermula sebenarnya secara rasminya dalam muktamar 2015. Tetapi kalau kita perhati, sebenarnya dalam muktamar 2014 yang saya ada sikit pengalaman pada waktu itu ada orang sebut kata merampas mic dan dirampas mic tu di Batu Pahat. Pada waktu itu sudah ada dalam ucapan penggulungan Tuan Guru Presiden PAS pada waktu itu sudah menegaskan. Saya tak dapat dengar dengan jelas. Saya tak pasti sebab sama ada kejap kita mungkin boleh cek balik kualiti video sebab saya tak berapa clear. Tak berapa clear? Tak berapa clear suara. Tak berapa clear? Dah okey ke? Okey, Ustaz, kalau boleh Ustaz ulang semula point tadi tu. Okey. Kalau kita perhati 2014 dalam muktamar di Batu Pahat, pada waktu itu dalam penggulungan yang disampaikan oleh Presiden PAS, beliau telah menyebut tentang keperluan untuk PAS berada secara sendiri. PAS perlu keluar daripada gabungan Pakatan Rakyat. Dan pada waktu itu yang paling panas pada waktu itu adalah berkaitan dengan pertukaran Menteri Besar Selangor pada waktu itu. Lalu Presiden PAS sudah bercakap tentang keperluan untuk PAS duduk secara sendiri dan PAS perlu keluar daripada Pakatan Rakyat. Jadi pada saya bibit kenapa akhirnya amanah ini diwujudkan, kerana PAS sudah mengambil tindakan untuk tidak meraihkan suasana politik Malaysia yang pada waktu itu. Kalau siapa pun untuk sampai kepada kejayaan mengambil pemerintahan, dia perlu untuk menjadi sebahagian daripada mana-mana gabungan. Sama ada gabungan yang ada pada waktu itu di pihak kerajaan, Barisan Nasional, ataupun gabungan di pihak pembangkang pada waktu itu, Pakatan Rakyat. Okey, dan yang ketiganya, wallahu a'lam, kalau kita perhati dalam penyebab kepada terkeluarnya perkara itu adalah apabila berlakunya istilah yang mungkin boleh kita gunakan adalah gugur setandan. Jadi, pemikiran yang selain daripada pemikiran arus perdana PAS pada waktu itu, mereka telah jatuhkan secara setandan daripada PAS, daripada kepimpinan PAS dalam muktamar yang telah diadakan di Kuala Selangor pada waktu itu tahun 2015. Dan kita kena tahu pada waktu itu memang dia berlaku dalam bentuk dua pemikiran. Seakan-akan anda kena duduk dalam memilih untuk berada dengan kelompok A yang menjadi pemenang pada waktu itu, ataupun dalam kelompok B yang kalah pada waktu itu. Sehingga kita tahu ada di kalangan jawatan kuasa. Kalau boleh saya nak balik semula sebelum kita pergi cerita kemudian tu, cerita sebelum tu, bermula pada bulan Mac. Saya nak balik kepada soalan tadilah yang saya masih belum jumpa jawapan. Bulan Mac, Kanun Jenayah Syariah Kelantan diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kemudian bulan Mac juga rentetan daripada itu, DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS. Maksudnya bukan dengan PAS, dengan Presiden PAS, mungkin dengan timbalan Presiden mereka masih lagi berhubung. So saya nak tanya Ustaz, di mana pendirian pemimpin-pemimpin amanah pada hari ini pada ketika itu, bersama Presiden PAS ataupun bersama DAP sebelum lagi muktamar pada bulan Jun? Ya, sebab tu saya tarikkan kembali kepada muktamar 2014.
2014 sudah ada bibit-bibit daripada Presiden PAS pada waktu itu untuk menjadi pihak yang sendiri, tidak nak mengeluarkan diri daripada Pakatan Rakyat pada waktu itu. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, DAP hanya mengeluarkan kenyataan untuk memutuskan hubungan dengan Presiden PAS setelah semua insiden-insiden ini berlaku, termasuklah insiden Batu Pahat yang bukan sekadar mereka meletakkan gelaran yang tak baik kepada pihak lain dalam komponen Pakatan Rakyat, bahkan pada waktu itu lahirnya istilah dua barua dan juga broker yang dirujuk kepada dua wakil rakyat PAS pada waktu itu, iaitulah saudara Syahri Syunib dan juga Hasnul. Bila berlaku, DAP menyebut kata kita memutuskan hubungan dengan Presiden PAS, di mana kedudukan dan mana pendirian pemimpin-pemimpin amanah pada waktu ini. Mereka bersama dengan PAS pada waktu itu. Mereka bersama dengan PAS. Tetapi apa kaedahnya? Kaedahnya adalah untuk berunding. Kaedahnya adalah untuk berunding, untuk bawa ke meja musyawarah dan sebagainya. Tetapi dalam banyak keadaan, Presiden mengambil tindakan. Tapi ketika itu, saya tak lihat ada mana-mana ucapan tegas daripada mana-mana pemimpin amanah, sama ada Khalid Samad ataupun Hanifah Maidin ataupun Mat Sabu sendiri yang mempertahankan Presiden pada ketika itu. Bahkan DAP memilih untuk berkawan dengan kumpulan B ini dan meminggirkan Presiden PAS. Ketika itu saya tak melihat kritikan terbuka daripada mana-mana pemimpin amanah. Okey. Siapa kata tidak ada kritikan terbuka pada waktu itu? Dia ada kritikan dalaman dalam mesyuarat PAS Pusat dan beberapa keputusan. Jadi Ustaz yang kata tak ada lah, sebab Ustaz kata ada kritikan dalaman. Artinya kritikan terbuka tak ada terhadap DAP. Dan pada waktu itu kan dalam PAS diajar, dan dalam mana-mana organisasi pun diajar untuk dibawa segala kalau berlaku pertembungan pandangan dan sebagainya, dibawa kepada meja perundingan. Dan itu yang telah dibuat. Dan kita tahu selepas itu lahirnya siri-siri dialog yang melibatkan pihak-pihak yang macam YB Khalid Samad. Di Kedah kita pernah buat dialog pada waktu itu, melibatkan YB Khalid Samad, melibatkan Ustaz Zulkifli Ismail daripada pendukung kelompok A lah kalau kita boleh kata pada waktu itu. Jadi memang ada tindakan-tindakan dan respon daripada para pemimpin amanah pada waktu itu. Cuma responnya mungkin tidak dikeluarkan keluar, sehingga apabila berlakunya persidangan muktamar PAS Pusat pada bulan Jun 2015, pada waktu itu telah dibawa usul ini. Tetapi akhirnya dengan arahan daripada Presiden dan arahan daripada Al-Mursyidul Am, diarah supaya usul ini ditarik balik daripada dibahas dalam muktamar. Dan semua boleh lihat peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Siapa yang bangun? Yang bangun untuk minta supaya usul ini tetap dibahaskan. Usul untuk memutuskan hubungan dengan DAP. Dan kita perlu melihat, kita perlu berikan kebebasan kepada ahli-ahli untuk berbicara, dan kita melihat di mana masalah dan di mana mudaratnya. Itu telah diminta oleh antara lain oleh saudara Faiz Fadil, antara lain oleh saudara Nur Halim Sirum, dan oleh antara lain adalah oleh yang berhormat Ustaz Muhammad Nur. Okey. Maksudnya tetapi yang berlaku setelah usul itu diluluskan oleh Dewan Ulama, memutuskan hubungan dengan DAP, nama-nama yang disebutkan itu telah meninggalkan amanah dan ikut kapal baru, meninggalkan PAS dan mengikut kapal baru iaitu amanah. So mereka meminta untuk dibahaskan, diluluskan, dan mereka lari tinggalkan PAS, betul? Kita minta untuk dibahaskan dan akhirnya kemukakan kepada sidang muktamar untuk muktamar memutuskan. Kerana ketika mana kita melakukan keputusan untuk bertahaluf, itu adalah keputusan muktamar Ipoh. Maka apabila kita nak memutuskan hubungan, seharusnya diserahkan kepada kuasa tertinggi, iaitulah muktamar. Dan Ustaz Salman, ada nama-nama itu yang sampai hari ini masih duduk dalam PAS, bahkan jadi Esko. Ustaz Muhammad Nur, Esko Kerajaan Negeri Terengganu. Dia juga antara yang lantang bangkit meminta supaya usul Dewan Ulama dibahaskan dalam muktamar penuh. Baik, saya rasa isu tu jelas kepada kita, yang mana kita tak boleh verify. Ustaz Ridwan kata ada pertahanan dalaman terhadap Presiden ketika berhadapan dengan DAP, sebab saya di luar dan ramai orang di luar, kami tak tahu sama ada betul mempertahankan ataupun sekadar cakap kosong. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak pergi kepada isu seterusnya. Seterusnya. Berkaitan dengan hudud. Baik, ketika Kelantan meluluskan, Dewan Undangan DUN Kelantan meluluskan Kanun Jenayah Syariah Kelantan pada bulan Mac.
di mana pendirian Ustaz? Apakah unilateral, tindakan bersendiri PAS bersama ketika itu pembangkang Kelantan ada UMNO dan PKR meluluskan usul itu ditolak keras oleh DAP. Jadi pada pandangan Ustaz, wajar ataupun tidak usul itu diluluskan di Dewan Undangan Kelantan dan diteruskan? Okey, di antara orang yang meluluskan usul tersebut, di antara anggota dewan yang luluskan usul tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Usham Musa. Pada waktu itu menjadi anggota Dewan Undangan Negeri Kawasan Salor. Kan? Dan pada waktu itu, pendirian yang diambil sepihak oleh PAS didukung sepenuhnya oleh para pemimpin yang sekarang ini berada di dalam amanah. Dan saya rasa kalau kita tengok dan kita teliti betul-betul, orang-orang yang menulis tentang yang berbicara, yang bercakap, yang mendesak bahkan untuk setelah undang-undang yang berkaitan dengan jenayah syariah yang telah dibentang pada 1993 dan sampai menjelang sampai tahun 2013-2014 ia masih belum dibicarakan secara terbuka dan tidak lagi diperbaiki. Maka pada waktu itu di antara orang yang bercakap, menulis dan orang yang berbahas tentang perkara ini adalah orang-orang yang sekarang ini berada di dalam amanah. Saya tunjuk contoh. Antaranya ialah Dr. Zulkarnain Luqman, salah seorang daripada anggota panel yang disebut oleh Ustaz Ahmad Jalani dalam siri minggu lepas tu, jawatan kuasa tu. Jawatan kuasa berkaitan dengan pindaan enakmen jenayah syariah negeri Kelantan 1993. Antara dia adalah saudara Faiz Fadil. Antaranya ialah saudara Abdullah Karim. Ini adalah nama-nama peguam yang mereka itu terlibat dalam jawatan kuasa tersebut. Tetapi bila berlakunya perpecahan, dan saya nak sebut latar belakang kepada perpecahan PAS itu kerana tiga tadi ni yang menyebabkan akhirnya nama-nama ini memilih untuk bersama dengan amanah dan meninggalkan PAS. Baik. Kalau saya teruskan sikit lagi sebelum kita masuk isu lain, setelah amanah ditubuhkan, kalau kita tahu sejarah sebelum ni, Barisan Alternatif DAP tarik diri pada 2004 kerana tak dapat menerima PAS berterusan untuk mempertahankan konsep negara Islam. Pakatan Harapan hancur pada 2015. Alasan sebenar DAP pada bulan Jun itu ataupun pada bulan Mac adalah kerana PAS membentangkan undang-undang hudud. Itu adalah sebab utama mereka memutuskan perhubungan dengan Presiden PAS. Jadi Pakatan Rakyat juga hancur disebabkan isu berkaitan dengan hudud ataupun undang-undang Islam. Setelah amanah ditubuhkan, di mana prioriti untuk menegakkan negara Islam? Masih ada ataupun tak ada langsung ataupun telah hilang? Okey. Sekali lagi saya nak sebut kepada Ustaz Salman dan kita bersama. Bila amanah masuk, amanah saya sebut latar belakang bila kita berpolitik di Malaysia ini, latar belakangnya ialah yang pertamanya sudah tentu politik kesepakatan. Kita perlu kepada kesepakatan. Yang keduanya ialah tentang keabsahan perlembagaan itu sendiri. Maknanya kita akan berjuang dan akan berada dalam bingkai perlembagaan itu sendiri. Kita akan berada di bawah perlembagaan dan kita akan berada dalam bingkai perlembagaan itu sendiri. Dan yang ketiganya, sudah tentunya kita menyebut tentang apa yang disebut sebagai kita perlu melihat kepada wakil Malaysia. Dan dalam politik, kita ambil apa keputusan sekalipun, dia adalah risiko. Lalu amanah memilih untuk mengurus risiko daripada memilih satu-satu risiko sehingga ada risiko-risiko yang seterusnya. Jadi apakah mengurus risiko itu bermaksud DAP tarik diri daripada Barisan Alternatif kerana negara Islam, PR hancur kerana hudud dibentangkan di Kelantan? Apakah menguruskan risiko itu bererti diam terus, jangan cakap tentang hudud? Saya perlu betulkan kenyataan Ustaz Salman. Sebenarnya Pakatan Rakyat tidak hancur semata-mata kerana hudud. Tetapi Pakatan Rakyat itu hancur kerana yang lebih asas lagi, apabila berada dalam perundingan, apabila kita berada dalam satu kesepakatan, kita berada dalam satu perjanjian di bawah nama Pakatan Rakyat, tetapi dalam masa yang sama, kita telah PAS pada waktu itu telah mengadakan perhubungan di luar daripada Pakatan Rakyat. Dalam masa yang sama, memperkesampingkan perbincangan. Saya ambil contoh berkaitan dengan calon Menteri Besar Selangor, Darul Ihsan pada waktu itu. Telah dibuat keputusan dalam mesyuarat. Tapi isunya saya melihat kesan langsung yang menyebabkan DAP memutuskan hubungan dengan Presiden PAS, DAP dan PKR Sabah memutuskan hubungan dengan PAS. Ini adalah kesan langsung daripada Kanun Jenayah Syariah Kelantan dibentangkan. Jadi kesan langsung, artinya ini adalah kemuncak dan ini berlaku menyebabkan putusnya hubungan. Tidak.
Kita kena melihat kepada semua kronologi yang berlaku di antara tahun 2013 sehingga tahun 2015. Dia bermula daripada ketidakpuasan hati tentang perundingan sepihak yang dilakukan oleh PAS, dan juga dalam beberapa keadaan PAS tidak berjaya untuk meyakinkan rakan tahaluf terhadap apa yang nak dilakukan oleh PAS secara sepihak. Jadi sebenarnya itu yang lebih besar. Sebenarnya, kalau saya boleh, kita boleh bersetuju, kalaulah kita boleh bersetuju bahawa rentetannya panjang, tapi kemuncaknya pembentangan kanun jenayah syariah Kelantan, betul? Sudah tentu sebagai sebuah parti politik, semua parti politik akan mencari di mana-mana selekoh untuk dia mengambil kesempatan. Dan sebenarnya dia bukan selekoh. Dia bukan selekoh. Pada 15 hari bulan, kanun jenayah syariah Kelantan dibentangkan. 24 hari bulan DAP Sabah putuskan hubungan, 30 hari bulan DAP putuskan hubungan dengan Presiden PAS. Ia kesan langsung. Dan saya sebut itu sebenarnya selekoh yang asbab yang diperlukan pada waktu itu. Setelah tidak berjaya untuk menguruskan perbincangan-perbincangan dalaman yang berlaku. Perbincangan dalaman, kalau kita video yang masih ada sekarang ni, video yang masih ada sebagai contoh, pengurusi jawatan kuasa dakwah negeri Kelantan, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Ustaz Nasruddin Daud, dia pernah menyebut tentang perbincangan panjang yang telah berlaku di antara jawatan kuasa teknikal ini dengan pimpinan DAP yang dilakukan di banyak tempat. Dan sementara sudah tentu kerana sebagai sebuah parti politik, sudah tentu dia ada kepentingan politik terhadap pengundinya. Dan pada waktu itu juga mungkin saya boleh panjangkan, termasuk keputusan unilateral DAP untuk meluluskan pilihan raya tempatan di Pulau Pinang yang tidak dipersetujui oleh PKR dan PAS. Itu juga tidak tepat. Sama. Sebab meluluskan artinya dia perlu bawa kepada Dewan. Dia perlu dibahaskan di Dewan dan dia perlu diluluskan di Dewan. Sedangkan kerajaan tempatan ini sampai selepas Pakatan Harapan 2018 dia masih dipolemikkan kerana dia masih belum berlaku satu enactment. Dia belum enactment. Dia betul-betul hanya sebagai cadangan sepihak yang dilakukan oleh DAP, kemudian dimasuk, dan kita semua tahu melalui convention ahli-ahli majlis, convention PBT yang telah diadakan di Putrajaya pada tahun 2019 awal, telah diputuskan melalui ucap tama dan juga resolusi untuk menangguhkan pemilihan jawatan kuasa ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan ini melalui pilihan raya. Jadi dia masih belum ada enactment. Dia menjadi sebahagian. Ya. Baik, saya jelas isu itu. Saya nak pergi jauh sikit daripada Undang-Undang Negara Islam hubungan dengan PAS. Kita tinggalkan PAS. Kita bincang tentang amanah sekarang. Baik, soalan seterusnya. Isu kaitan antara DAP dan juga amanah. Soalan yang mungkin dijangka oleh ramai orang. Saya nak cerita tentang, kalau kita balik sedikit tentang isu berkaitan dengan Dr. Zakir Naik. Pada September 2018, ketika itu kemuncak di mana Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Ramasamy mengkritik Dr. Zakir Naik dan pemimpin-pemimpin Hindu dalam Pakatan Harapan mengkritik. Menteri Agama Dr. Mujahid pada ketika itu mengeluarkan kenyataan bahawa dakwah Zakir Naik yang mencaci agama lain tidak sesuai. Dakwah Zakir Naik yang mencaci agama lain tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Baik, itu September 2018. Tetapi pada bulan Mac 2019, Dr. Mujahid berpandangan bahawa dakwah Dr. Zakir Naik adalah merupakan satu inspirasi dan semoga dakwahnya akan diperteguhkan. Saya nampak satu konteks kerana pada bulan Mac ini dekat-dekat dengan tarikh pilihan raya kecil N27 rantau, jadi mesti memenangi undi orang Melayu. Jadi katakanlah dakwah Dr. Zakir Naik adalah satu inspirasi dan kita memperteguhkannya. Tetapi pada September 2018, saya melihat Menteri Agama pada ketika itu mengikut flow pemimpin Hindu DAP untuk turut sama mengkritik Dr. Zakir Naik. Saya nak tanya, di mana pendirian sebenar? Okey. Yang pertama, apa yang berlaku pada September 2018? Ketika itu saya masih sebagai pegawai tugas-tugas khas kepada Yang Berhormat Menteri Agama pada waktu itu, Dr. Mujahid. Saya masih berada di sana. Di Putrajaya saya sebagai pegawai tugas-tugas khas. Dan apa yang dikut oleh akhbar pada waktu itu adalah kenyataan yang disalahfahami daripada ucapan yang telah disampaikan oleh Dr. Mujahid dalam satu perasmian. Kalau tak salah ingatan saya, majlis itu berlaku di UKM, kalau tak salah ingatan saya. Dan setelah itu Dr. Mujahid telah mengeluarkan satu kenyataan dan telah mengadakan kunjungan hormat kepada
Dr. Zakir Naik dan telah mengadakan pertemuan dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan oleh Ustaz Dr. Mujahid pada waktu itu bukan berkaitan dengan konten dakwah Zakir Naik itu menjadi sebagai punca pada pecah belah, menghina agama lain dan dia tidak merujuk kepada Dr. Zakir Naik, tetapi dia menyebut tentang realiti Malaysia. Dan kita tahu falsafah yang dibawa oleh Dr. Mujahid apabila beliau berada di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu beliau menyebut tentang rahmatan lil alamin sebagai falsafah, maqasidus syariah sebagai aplikasi, dan kita mengharapkan output daripada kedua-dua yang digabung ini, kita akan melahirkan satu model Malaysia, model berfikir Malaysia, model berpolitik Malaysia dan sebagainya. Dan dia menyebut dalam konteks Malaysia. Dalam konteks Malaysia, kalau kita mengadakan program-program yang mencaci agama lain dan sebagainya, itu tidak sesuai dalam konteks Malaysia. Dan beliau tidak menyebut kepada kepada konten dakwah yang dibawa oleh Dr. Zakir Naik itu. Dan kita juga seharusnya kena saya ada sikit lagi, seharusnya juga kita fahami, kalau kita perhati dalam pentadbiran sudah tentu liku-liku perjalanan untuk sampai kepada keputusan akhir itu dia akan jadi pelbagai dengan kenyataannya dengan sebagainya. Tapi apa keputusan akhirnya? Keputusan akhirnya yang diluluskan oleh Kabinet Malaysia di bawah Pakatan Harapan pada waktu itu ialah dengan meneruskan dan memberikan status meneruskan kedudukan dan keberadaan Dr. Zakir Naik di Malaysia dengan status quo-nya dan memberikan ruang kepadanya untuk menyampaikan dakwahnya dalam kawalan dan dalam etika-etika yang tertentu. Itu yang disebut dalam akhirnya keputusan kabinet. Dan Dr. Zakir Naik masih berada di Malaysia. Dr. Zakir Naik tidak dihalau. Okey, kita jelas. Cuma kalau saya boleh ringkaskan, kalau saya boleh bahkan kalau saya boleh tambah lagi, bahkan ada tindakan yang agak merugikan Malaysia berkaitan dengan Dr. Zakir Naik dalam masalah kelapa sawit, minyak sawit, dalam masalah jadi minyak sawit. kalau saya boleh rumuskan, Dr. Mujahid tidaklah mengkritik langsung Dr. Zakir Naik, tetapi beliau membiarkan, artinya beliau cakap secara umum dakwah itu tak sesuai di Malaysia, tapi beliau membenarkan kenyataan beliau disalahfahami, dijadikan kenyataan untuk menyokong DAP sehingga bulan Mac 2019 baru beliau berjumpa dengan Dr. Zakir Naik untuk membetulkan keadaan seminggu sebelum penamaan calon di rantau. Betul? Kenyataan Dr. Mujahid keluar seminggu selepas kenyataan saya tak tahu pasti beberapa hari setelah berlakunya kenyataan terhadap Dr. Zakir Naik yang dikatakan Dr. Mujahid menyatakan dakwah Zakir Naik tidak sesuai di Malaysia. Ya, dan beliau membiarkan kenyataan itu difahami bahawa beliau menentang Dr. Zakir Naik, menentang kewujudan dakwah Dr. Zakir Naik tanpa membetulkannya, melainkan seminggu sebelum pilihan raya rantau. Betul? Tidak. Di mana beliau berjumpa dengan Dr. Zakir Naik dan memberikan kenyataan jelas bahawa dakwahnya adalah satu inspirasi dan kita harap diperteguhkan. Betul? Beliau membetulkan perjumpaan itu berlaku pada bulan Mac. Beliau membetulkan kenyataannya setelah beberapa hari kenyataan itu disalah lapor oleh pihak pihak media. Beberapa hari. Okey, kita boleh cek. Kita boleh cek balik fakta berkaitan dengan itu sebab ketika itu banyak isu yang berlaku. Saya tidak ada tarikhnya. Tetapi yang setepatnya kerana waktu itu kenyataan itu keluar ketika saya masih berada di tingkat 9 pejabat JAKIM. Waktunya saya masih bertugas di sana. Pada bulan 3 saya sudah tidak bertugas di yayasan, saya sudah tidak bertugas di pejabat menteri. Jadi itu satu perkara yang saya ingat secara pasti. Sebab yang rekod ada pada saya, perjumpaan Dr. Mujahid dan Dr. Zakir Naik berlaku pada bulan 3 dan ketika itu Dr. Mujahid mengucapkan dakwah beliau adalah satu inspirasi dan dia berharap bahawa dakwah beliau diperteguhkan, dan kebetulan perjumpaan itu berlaku 1 minggu sebelum penamaan calon di N27 rantau di mana 54% daripada pengundi adalah Melayu. Okey, kita tinggalkan isu tu. Pertemuan tu boleh jadi Ustaz Salman, tapi kenyataannya itu sudah awal. Pertemuan tu boleh jadi betul sebab dia berlaku September, Oktober tu Dr. Mujahid ke Bosnia dan sebagainya. Pertemuan dia itu memang pada bulan 3 2019 itu saya pasti. Cantik.
Okay. Kita boleh teruskan kepada bab seterusnya. Saya nak sambung satu lagi bab. Isu yang besar juga tentang kuil Sri Maha Mariamman. Ada pertembungan antara pemimpin kuil, ada serangan daripada beberapa pemuda Melayu. Pemimpin kuil sebahagiannya dah ambil duit 1 juta, patutnya pilih untuk keluar. Sebahagian yang lain pilih untuk stay di situ, kumpulan yang tak dapat duit untuk stay di situ. Pada 25 hari bulan berlaku insiden kuil. Pada 26 hari bulan November 2018, kumpulan menteri-menteri India di Malaysia, Waita Murty, Gobindio, Xavier Kulasegaran dan Sivarasa buat kenyataan terbuka untuk mengkritik tindakan pihak polis. 26 hari bulan. 27 hari bulan berlaku insiden di mana Allahyarham saudara Adib diserang di kuil itu sehingga akhirnya menyebabkan kematian beliau rahimahullah. 28 November, sehari selepas itu, 28 November. Sebelum itu kita melihat kenyataan-kenyataan yang sangat mencurigakan daripada pemimpin-pemimpin kuil. Jumpa sijil silat di situ. Pemimpin kuil buat kenyataan kata sebenarnya arwah Adib ni dilanggar oleh kereta bomba. Kami tahan kereta bomba supaya jangan langgar. Yang mana kenyataan ini bercanggah dengan keputusan rasmi inquest yang diketuakan ketika itu. Soalan saya, sehari selepas kes itu pada 28 November, Dr. Mujahid pergi jumpa pemimpin kuil, selesai masalah, tangkap gambar, angkat tangan. Apa yang berlaku ni Ustaz? Cuba cerita sikit. Saya yang pertamanya sebab namanya pun perbincangan kritis. Perbincangan kritis kan. Antara kesilapan yang berlaku kepada kami pada waktu itu, sampai semua perkara yang berkaitan dengan umat Islam di Malaysia dilunggukkan kepada bahagian Hal Ehwal Islam ataupun bahagian Islam Jabatan Perdana Menteri, kan? Itu satu perkara. Dia berpunca daripada lambakan daripada masyarakat. Masyarakat akan tunding kepada bahagian kepada Menteri Agama, dan satu kesilapan pada saya apabila pada waktu itu kita mengambil tindakan untuk merespon semua tindak apa yang dibangkitkan oleh masyarakat terhadap semua isu-isu yang berlaku dalam negara pada waktu itu. Dan kita kena ingat, bomba di bawah pentadbiran Kementerian Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT. Dan dalam masa yang sama isunya keselamatan itu di bawah KDN. Yang betul-betul kalau boleh ada CP-CP sikit adalah kerana Allahyarham Adib adalah orang Melayu, orang Islam, dan peristiwa itu berlaku di kuil ataupun yang berdekatan dengan kuil dan ada kaitan dengan kuil dan sebagainya. Dan dalam konteks politik Malaysia, antara perkara yang paling mudah untuk dibakar adalah sentimen agama dan perkauman. Saya sebut mukadimah tak sadar. Kemungkinan yang silapnya pada pentadbiran pada ketika itu ialah kita menjadi pihak yang responsif terhadap semua isu-isu yang berlaku dan berlegar di kalangan masyarakat asal kata yang berkaitan dengan Islam. Kita menjadi pihak yang responsif. Dia juga berpunca daripada kerana serangan semua pergi kepada Menteri Agama. Sedangkan kalau kita tengok ruang lingkup Menteri Agama serangan, itu bukan kalau saya nak betulkan sedikit. Serangan itu bermula kepada Menteri Agama setelah tarikh 28 November di mana Menteri Agama secara sukarela, saya tak tahu kalau ada tekanan daripada kerajaan, tapi secara sukarela pergi berjumpa dengan pemimpin kuil untuk mengangkat tangan tanda berdamai, sedangkan di situlah bermula penentangan dan anggota bomba telah diserang. Jadi itu saya tak tahu sama ada salah siapa, tapi saya tak fikir boleh salahkan orang lain ketika menteri sendiri pilih untuk berada di situ pada ketika itu untuk membiarkan gambarnya diambil oleh media. Gambarnya diambil oleh media dan pada waktu itu saya sebut hak mukadimah tadi ni kerana duluan yang berlaku sebelum itu ketika kita baru nak beraksi sebagai sebuah kerajaan dan semua perkara yang berkaitan dengan umat Melayu dan orang Islam itu ditunding kepada Menteri Agama. Jadi saya tengok saya pergi kepada kita pergi kepada isu yang lain. Ringan sikit isu kali ini. Saya minta maaf kalau saya boleh berlaku jujur. Andai kata UMNO dan PAS bersatu pada PRU ke-14 berdasarkan lambang yang sama, mereka boleh tambah 20 ke 30 kerusi dan mereka boleh menang pilihan raya.
amanah telah gagal untuk penetrate ataupun memenangi hati pengundi Melayu di Kelantan dan Terengganu, tempat majoriti Melayu. Saya nak tanya Ustaz, sekarang ini setelah PRU ke-14 dengan suhu perkauman yang tinggi, apakah amanah telah berjaya menambat hati orang Melayu lebih dekat ataupun mereka semakin dibenci oleh orang Melayu? Pandangan peribadi Ustaz secara umum. Saya melihat begini. Saya melihat begini. Kalau kita melihat kepada keputusan pilihan raya dengan menggunakan kaedah plus-plus dengan makna undi Barisan Nasional UMNO plus dengan undi PAS, maka atas kedudukan itulah orang menyebut kata PAS boleh dapat, PAS dan UMNO ataupun law ni mereka namakan sebagai Perikatan Nasional boleh dapat sekitar 28 kursi tambahan dan akan menjadi kerajaan juga dengan simple majority. Okey, itu latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, kalau kita perhatikan kemenangan Parti Amanah sememangnya di kawasan Melayu bandar, Melayu separa bandar ataupun di kawasan campuran. Semua 11 kursi amanah ni itu adalah di kawasan Melayu pinggir bandar ataupun di kawasan campuran ataupun di kawasan Melayu bandar. Kita menang di Shah Alam, kita menang di Kota Raja, kita menang di Sepang, kita menang di Pokok Sena, kita menang di Tampin agak pendalaman, kita menang di Pulai. Itu kursi-kursi yang dimenangi oleh amanah. Kursi yang dimenangi oleh amanah ini adalah sama ada kawasan majoriti Melayu pinggir bandar atau majoriti Melayu ataupun majoriti Melayu bandar ataupun kawasan campuran. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, selepas pilihan raya, apakah benar amanah tidak berjaya untuk mengambil hati orang Melayu? Saya sebut secara umumnya di kawasan yang dipanggil sebagai kawasan tradisi PAS, di mana ada 3 P. Di situ ada pondok, di situ ada padi dan di situ ada PAS. Di tiga kawasan ini agak amanah tidak boleh mengambil undi Melayu. Itu kita akui. Memang amanah tidak boleh mengambil undi Melayu. Dan kalau di Kedah ini, daripada 4 kursi yang kita menang, ada 1 kursi yang ada ketiga-tiga P. Kita menang di kawasan Kota Siputih. Di kawasan Kota Siputih itu ada pondok yang agak banyak, ada PAS dan ada... Kalau saya boleh ringkaskan sebab banyak lagi soalan itu susun. Pada ketika ini, sokongan terhadap amanah bertambah ataupun berkurang berbanding dengan PRU ke-14 daripada masyarakat Melayu? Berbanding PRU, kita tidak boleh melihat sekadar jumlah undi itu bukan sokongan yang kita boleh pegang. Adapun sokongan yang kita boleh pegang itu adalah berkaitan dengan penambahan keahlian amanah. Penambahan keahlian amanah. Kita bermesyuarat minggu lepas, kita ada 7,000 keahlian baru untuk sepanjang PKP. Sepanjang PKP itu kan berlaku dah kejatuhan kepada parti di negeri Kedah. Di Malaysia. Okey. Saya satu sudut saya mengucapkan tahniahlah ada penambahan. Tetapi di sudut lain saya melihat bilangan 7,000 itu bukan satu bilangan yang boleh dibanggakanlah sebenarnya. Tapi itu okey. Kita boleh berbeza pandangan. 7,000 untuk sebuah parti yang baru ni. 7,000 dan sebelum itu didahului dengan Ya. Okey. Saya nak pergi kepada soalan yang lebih panas. Dalam PH, ketika PH memerintah, saya melihat banyak kenyataan-kenyataan berbau perkauman yang dikeluarkan oleh ramai orang. Orang Melayu keluarkan, orang Cina keluarkan, orang India keluarkan. Tidak terkecuali pemimpin-pemimpin PH. Dan dalam banyak keadaan kita melihat pemimpin bersatu telah kehadapan ketika itu, belum lagi jadi krisis, mengkritik balas. Ketua Pemuda Bersatu, Ketua Armada Bersatu mengkritik Waita Murti. Dan kenyataan-kenyataan sebegini banyak. Kula Segaran kata mereka lah pendatang, kita bukan pendatang pada Julai 2018. Lim Guan Eng kata PAS dan UMNO declare war kepada non-Muslim, mensasarkan perang. Kemudian apabila dikritik katanya tak, bukan mensasarkan perang, sebenarnya targeting sahaja. Komeng mengatakan kalau PAS dan UMNO dibiarkan memerintah, negara Malaysia akan menjadi Taliban state. Saya melihat pemimpin bersatu dan sebahagian PKR mengkritik balas kenyataan-kenyataan begini. Tetapi saya tak melihat ada kritikan daripada pimpinan amanah. Sebaliknya, apabila membahaskan isu Guan Eng dan Komeng, Khalid Samad berkata bahawa adalah normal untuk melihat reaksi sebegitu daripada mereka. Komen Ustaz. Okey, saya mula dengan komen Khalid Samad dulu.
adalah normal untuk melihat reaksi begitu daripada mereka. Kerana Ustaz Salman bersebut tadi, reaksi itu adalah reaksi kepada PAS. Reaksi kepada PAS berkaitan dengan negara Taliban. Reaksi kepada PAS berkaitan pengisytiharan menjadikan PAS itu sebagai targeting dan sebagainya, itu adalah reaksi kepada PAS. Memang normal untuk reaksi kepada PAS yang seumpama itu. Kerana kita kena adil, Ustaz. Kita kena tengok juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS, sama ada terhadap DAP, terhadap Amanah ataupun terhadap PH secara keseluruhannya. Itu yang pertama. Kalau kita boleh berhenti sekejap sebab saya ada masalah, saya tak berapa dengar sikit. Kita stop sekejap. Kalau dah okey, kita sambung balik beberapa saat. Ya. Saya Belum. Saya tak berapa clear. Okey, kalau Ustaz boleh ulang balik yang terakhir saya dengar Ustaz kata itu adalah reaksi kepada PAS. Okey, apa poin Ustaz tadi? Ya, saya kata tadi Ustaz Salman sebut tentang apa yang disebut tentang Taliban menjadikan PAS sebagai target utama sebagainya. Itu adalah reaksi kepada PAS. Secara adilnya kita kena tengok sebenarnya ada kenyataan-kenyataan PAS yang agak kasar dan keras terhadap masyarakat non-Muslim di Malaysia. Kita kena perhati hampir semua kesalahan pada waktu itu diletakkan kepada DAP dan disebut kata DAP sebagai pemusnah dan sebagainya. Ustaz Salman, kalau kita perhati betul-betul dalam 100 PAS bertanding 144, saya ingat lebih kurang lagu tu, di kebanyakan kawasan PAS bertanding dan undi PAS itu agak signifikan di kawasan-kawasan tersebut adalah di kawasan yang berlaku pertembungan di antara PAS dan juga UMNO Barisan Nasional. DAP tidak bertemu dengan UMNO, DAP tidak bertemu dengan secara partinya, DAP tidak bertemu dengan UMNO, DAP tidak bertemu dengan PAS. Tiba-tiba mereka dijadikan sebagai target utama. Yang bertembung adalah beberapa kerusi bertembung yang PAS pergi bertanding di kawasan yang sama ada kawasan campuran ataupun kawasan itu adalah kawasan tradisi DAP. DAP tidak bertanding. DAP bertanding di Bagan. PAS tidak bertanding di Bagan. Tidak berlaku pertemuan. Tetapi bila PAS mengeluarkan kenyataan yang agak keras terhadap DAP, itu sudah tentulah secara normalnya biasalah untuk mereka memberikan reaksi balas kepada kenyataan yang agak keras kepada mereka. Adapun kenyataan yang secara umum, yang secara umum sebagai contoh kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Sumber Manusia berkaitan dengan siapa pembangkang siapa pendatang dan sebagainya, itu dijawab dan sekali lagi saya tidak bawa sebab saya mari dalam keadaan tidak bersedia, betul-betul hard talk, betul-betul saya nak tunggu apa yang Ustaz Salman nak lontarkan. Ada kenyataan yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa pimpinan Amanah Dr. Muhaimin berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh bekas Menteri Sumber Manusia. Menteri Sumber Manusia. Timbalan Menteri Amanah. Timbalan Menteri Amanah. Menteri Sumber Manusia. Ya. Baik. Okey, saya terima jawapan tu. Walaupun pilihan raya dah berlalu lama dah, 2018, tapi kenyataan Guan Eng dan Ngor Kamai ni keluar setahun lebih selepas tu pada 2019. Tapi okey, kita boleh terima itu sebagai reaksi balas kepada PAS. Fair enough, kita sama-sama boleh terima. Seterusnya, saya nak pergi kepada satu isu yang sebenarnya agak sensitif juga, di mana ketika kes Tycoon Perniagaan Cina, Kun Yu Yin mengatakan askar Melayu ni pemalas. Okey, isu tu dia ucapkan kenyataan itu pada 12 ataupun 13 hari bulan Ogos. Dan dia pernah menyumbang. Saya nak teruskan sebelum saya nak teruskan kepada lambat sikit. Saya tak nak tanya tentang sumbangan sebab kalau jual meja beli meja ni biasa, semua orang buat, benda biasa. Soalan saya, kenapa Menteri Pertahanan ambil 4 hari setelah isu tu heboh, diperkatakan ramai orang lawan kritik, sampai setelah Yu Yin ni minta maaf sendiri, setelah 4 hari barulah Menteri Pertahanan pada ketika itu keluar sebagai hero, katakan ini kenyataan yang jijik, orang yang menghina tentera adalah musuh kita. Setelah 4 hari isu berlalu, setelah tukang ucap tu dah pun minta maaf, setelah timbalan Menteri Pertahanan Cintong dah kritik 3 hari lebih awal, di mana pergi Menteri Pertahanan 4 hari ni? Saya tak pasti di mana Menteri Pertahanan pergi pada waktu itu. Cuma yang saya boleh jawab, dan ini kita kemukakan kepada beliau, kita tanya kepada beliau. Beliau menjawab, kata
dia perlu mengeluarkan kenyataan ini dalam pertemuan rasmi. Dan sebab itulah ucapannya itu adalah ucapan dalam satu acara upacara tentera sebagai satu kalau tak salah yang diadakan di Mindah, pertemuan dengan angkatan tentera ataupun sebagainya lah, dalam satu pertemuan itu. Dan pertemuan itu dia ingin mempertegaskan di situ siapapun yang mempersoalkan berkaitan dengan akar bangsa dan kepentingan bangsa yang dimaksud adalah bangsa Malaysia, ataupun membicarakan persoalan tentang ini aparat-aparat keamanan yang menjaga dan menaungi Malaysia ini, itu adalah musuh negara. Dan ya sudah tentu setelah itu dia memohon kemaafan dan sebagainya. Masa 4 hari yang diambil, kalau alasan yang diberikan oleh bekas Menteri Pertahanan, saya pernah tanya soalan ini kepada beliau dan beliau menyebut kerana beliau memilih untuk menyatakan pernyataan penting penolakan ini melalui program rasmi Angkatan Tentera. Okey, jelas. Sebab memang betul beliau menyebutkan ketika majlis rasmi bersama dengan di Kementerian Pertahanan pada ketika itu. Tapi sama ada alasan tu boleh diterima ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Tapi kita mendengar dan itu bukan urusan kita. Dia sudah menjadi sejarah. Dia sudah menjadi sejarah. Ya. Baik, soalan berikutnya Ustaz. Saya nak tanya sikit. Suhu perkauman meningkat di bawah kepemerintahan PH pada ketika itu. Apakah ini salah persepsi semata-mata ataupun pengurusan isu yang salah di pihak PH sendiri? Di mana PH gagal menunjukkan mereka memahami kepentingan, perasaan dan juga pergolakan jiwa yang ada dalam masyarakat Melayu pada ketika itu. Ustaz Salman, boleh dikatakan alasan dan boleh dikatakan jawapan. Terserahlah nak sebut apa-apa. Apa yang sering kita sebut, kata apa yang diistilahkan sebagai daulah terpendam. Dan daulah terpendam ini berada di institusi penerangan negara. Ini sepanjang 22 bulan di antara perkara yang kita terpaksa hadapi. Dan kita nak manage kedudukannya. Dan sekali lagi, sekiranya Pakatan Harapan dapat semula, sama ada pilihan raya yang ke-15 ataupun melalui undi tidak percaya ataupun apa, itu boleh bincang lain kali. Saya kata antara perkara yang mesti kita sensitif adalah berkaitan dengan isu penerangan ini kena diserahkan kepada bangsa Melayu, kepada pemimpin Melayu. Dan ini di antara yang kita sebut secara terbuka. Kita sebut dalam banyak tempat. Ini di antara perkara yang telah kita melakukan kesilapan. Silap kita apabila kita memberikan portfolio penerangan ini kepada orang yang bukan Melayu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh mengaku kata dari segi jentera kerajaannya, bagi pihak kerajaan pada hari itu telah gagal kita urus kerana kewujudan deep state, kewujudan daulah terpendam ini. Yang keduanya kerana orang yang membangkitkan isu tersebut itu dibuat secara terencana dan mereka berada dalam UMNO dan PAS. Sehingga dalam semua keadaan kita berdepan dalam dua situasi. Ketika kita sedikit lemah dalam menguruskan kewujudan deep state di Kementerian Penerangan, dalam masa yang sama kita pula berdepan dengan kerana dua benda ni, benda yang cukup mudah untuk dibakar. Sentimen agama dan juga sentimen bangsa ini. Sampai semua perkara dikaitkan dengan agama dan bangsa. Saudara tengok, ni daripada studio kita ini ke rumah arwah adib, hanya sekitar dalam 7-8 km ya. Duduk dalam parlimen yang sama. Ketika isu arwah adib itu diambil oleh pihak yang pada waktu itu menjadi pembangkang, dibakar seakan-akan dia tidak berlaku pembelaan kepada arwah adib dan sebagainya, dibakar sebegitu. Berlaku ungkapan yang pada waktu itu Islam terhina itu tidak boleh dicerakinkan, disebut secara sepintas lalu Islam terhina. Dan ketika ini dalam masa saya melihat okey, tapi sebenarnya ketika itu sehari selepas insiden kita ada Waita Murty, Gobindio, Xavier, Kulasegaran, Siva Rasa dan Dr. Mujahid semua pergi ke Tokong menunjukkan solidariti. Sebab itu orang marah.
Yang ada hanya Zuraidah, saya ingat ketika itu mengeluarkan kenyataan untuk simpati terhadap Adib. Simpati Dan kepada Zuraidah Adib, pun dah lari pergi masuk PN. simpati kepada Adib juga keluar daripada pelbagai pihak. Saya sebagai pemimpin kecil, saya pada hari pengkebumiannya saya hadir. Esko Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Dr. Ismail hadir, dan ramai juga hadir pada waktu itu. Sahibul Samahah, Datuk Mufti Perlis juga hadir untuk bahkan daripada menyambut jenazahnya, sehingga kita tunggu sebagai kebersamaan dan solidariti kita dengan keluarga arwah Adib. Itu memang kita buat. Tapi saya nak sebut kepada dia, kalau kita tengok yang lain, isu-isu tentang bagaimana Islam terancam di Malaysia, umat Islam berada dalam keadaan, isu arak sebagai contoh, isu Oktober Fest sebagai contoh dan sebagainya. Itu bagaimana reaksi yang dibuat oleh para pembangkang ini, seakan-akan mereka tidak memahami realiti kemalaysiaan itu, dan mereka hantam sehantam-hantamnya. Dan hari ini saya bagi Ustaz, okey. Kalau boleh saya bagi Ustaz isu yang paling awal berlaku, di mana setelah PH menang, yang paling awal sistem ataupun kepimpinan perundangan negara. Apa yang berlaku pada ketika itu, Menteri Undang-Undang, portfolio undang-undang adalah Liew Wee Kiong daripada warisan seorang yang bukan beragama Islam. Yang mana jawatan itu sebelum tu semua orang Islam, ada Nazri Aziz, ada Azlina, ada Nancy, ada Radi, ada Zaid Ibrahim dan juga Rais Yatim sebelum tu, semua orang Islam. Dan jawatan Menteri Agama buat kali dia timbalan menteri sebelum tu. Dia timbalan menteri. Ya. Jadi kali pertama jawatan Menteri Undang-Undang, portfolio Undang-Undang pergi kepada bukan Melayu. Okey, menteri, satu jawatan, tak apa. Yang kedua, jawatan Peguam Negara buat kali pertama juga pergi kepada bukan Melayu semenjak tahun 60-an dulu, mungkin British yang orang putih yang pegang jawatan tu, buat kali pertama pergi kepada bukan Melayu dan bukan pegawai kerajaan, kepada Tommy Thomas. Okeylah, ada dua, satu menteri, satu peguam negara. Yang ketiga, lantikan pertama ketua hakim negara dilakukan atas nasihat Perdana Menteri kepada Di-Pertuan Agong kepada Richard Malunjum. Kali pertama juga kepada bukan Melayu sejak jawatan itu ditinggalkan oleh British. Jadi tiga jawatan utama dalam perundangan, menteri, peguam negara dan juga ketua hakim negara, tiga-tiga ini hilang daripada orang Melayu buat kali pertama semenjak jawatan ini ditinggalkan oleh British dahulu. Macam mana orang Melayu tak terasa? Tiga jawatan utama sistem perundangan telah hilang daripada orang Melayu kepada orang lain. Jadi saya menampak bahawa ada sebab yang menyebabkan mereka merasa tidak tenteram. Minta jawapan, Ustaz. Okey. Yang pertama, kalau kita perhati betul-betul, sebenarnya Kementerian Undang-Undang ataupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang ini, dia bukan satu kementerian utama. Pada asasnya. Maksudnya dia bukan satu kementerian yang cukup popular di kalangan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu, dia lebih rapat dengan Kementerian Pertanian. Dia lebih rapat dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dia lebih rapat dengan kementerian-kementerian yang seumpama ini. Dan kita kena akui, dan itu pilihan yang telah diambil oleh Parti Amanah untuk berada dalam Pakatan Harapan. Dan apa itu Pakatan Harapan? Pakatan Harapan ialah sebuah gabungan yang kita duduk dalam keadaan kita semua adalah Malaysia. Kita saling tumpang menumpang, kita saling tampung menampung, kita bukan bersaing di dalam Pakatan Harapan. Ini satu soalnya, dan asasnya Parti Amanah Negara menyebut kita ingin menjadi sebuah parti Malaysia. Sebuah parti Malaysia, dan setiap pemegang IC Malaysia itu mempunyai hak dan wewenang untuk berada di sana, di mana-mana posisi ini. Ya, kita akui bahawasanya ada beberapa jawatan dan timbalan menteri, penahada dan sebagainya lah. Jawatan-jawatan ini yang secara umumnya tidak pernah dipegang oleh orang-orang yang tidak pernah dipegang oleh orang-orang yang bukan Melayu. Yang dalam banyak keadaan dipegang oleh Melayu. Dan saya tak mau ulang apa yang disebut oleh alasan-alasan tentang kenapa Tommy Thomas, kenapa kepakaran dia diperlu dalam isu 1MDB dan sebagainya. Saya tak mau ulang itu. Tapi secara umumnya saya nak sebut kata demikian pilihan yang telah kita ambil, iaitulah untuk memberikan berasaskan kepada kelayakan dan keutamaan, berasaskan kepada merit dalam masa yang sama. Perkara itu telah
dipukul canangkan oleh pihak pembangkang pada waktu itu dan menjadikan ia sebagai isu perkauman. Seakan-akan berlaku penjajahan, seakan-akan berlaku dengan mereka tidak melihat kepada asasnya mereka itu adalah sebagai warga negara. Saya tahu ini jawapan yang sudah tentu tidak akan memberikan kepuasan kerana saya tidak duduk dalam pentadbiran pada waktu itu, tapi saya memikul apa yang kita kata sebagai gabungan kita bersama dengan Pakatan Harapan, dan asas gabungan kita dengan Pakatan Harapan ialah berkaitan dengan merit dan apa keutamaan yang perlu kita buat. Jawapan Perdana Menteri pada waktu itu adalah kerana keperluan Tommy Thomas dalam mengendalikan isu 1MDB sebagai. Okay, kalau saya tak nak panjangkan tentang isu tu. Kalau saya jadi Perdana Menteri pada waktu itu, mungkin berbeza. Dia punya, kalau saya jadi Perdana Menteri pada waktu itu, mungkin keputusannya adalah berbeza. Baik. Saya nak masuk sedikit, mungkin kita di hujung-hujung sebelum kita berhenti, tentang perkauman sendiri. Saya melihat bahawa orang Melayu di Malaysia ini sebenarnya mereka sangat menerima kewujudan kaum lain, di mana semua parti politik, sama ada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional sebelum ini, mereka memasukkan kelompok bukan Melayu, parti bukan Melayu, walaupun parti itu tak kuat. Contohnya dalam PN sekarang, di MCA dan NIC ni memang hampir-hampir tak wujud, tapi dia diterima, dipujuk, dibawa masuk. Demikian juga dalam PH, menerima DAP dan pemimpin-pemimpin bukan beragama Islam. So ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ataupun orang Islam ni adalah masyarakat yang sangat menerima, inklusif, menerima kewujudan orang lain. Sekolah jenis kebangsaan dibenarkan untuk sekian lama. Syarat minta kerja mesti boleh cakap Mandarin ataupun Cina. Orang Melayu jarang bising tentang ini, kecuali kadang-kadang perniagaan dikuasai oleh orang Cina. Rumah ibadat orang India hampir 10 kali ganda, mungkin saya salah tentang fakta, tapi berkali-kali ganda lebih banyak daripada masjid dan surau. Public figure yang bukan Melayu, bukan Islam, sangat banyak mereka famous. Ahli sukan, tukang masak, mereka diterima. Mu'alaf yang bukan Melayu masuk Islam, diterima sebagai sebahagian daripada orang Islam tanpa ada sebarang prejudis langsung. Kamu ini mu'alaf, tak bagi kahwin dengan anak aku dan sebagainya. Isu itu tak wujud. Jadi saya melihat orang Melayu sendiri sebenarnya sangat menerima kewujudan orang bukan Melayu dalam masyarakat majmuk. Tetapi isu perkauman ini dia menjadi hangat apabila beberapa tindakan-tindakan ataupun ucapan-ucapan pemimpin bukan Islam terutamanya yang menaikkan sentimen kemarahan, dan ramai di kalangan mereka berada dalam DAP terutamanya, dan isu ini juga dipergunakan oleh UMNO untuk menaikkan semangat. Minta komen Ustaz dalam bab ni. Yang pertama, saya melihat begini. Memang masyarakat Melayu agak terbuka. Saya sendiri tak berkahwin dengan orang Melayu, saya berkahwin dengan orang Cina. Tiap-tiap malam tidur dengan perempuan Siam. Saya nak sebut kita ada contoh. memang kita boleh terima tentang penerimaan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi masalah yang berlaku kepada kita ialah kita, orang politik kita, mereka berbahasa dengan dua bahasa yang berbeza. Ketika mereka bertemu dengan Melayu, mereka akan bercakap seakan-akan untuk menjahanamkan Melayu, bukan Melayu. Ketika mereka bertemu dengan bukan Melayu, mereka akan bercakap tentang kedamaian dan sebagainya. Di mana contoh? Contohnya, kita boleh tengok sebagai ucapan, sebagai contoh. Sebagai ucapan yang dibuat oleh sebahagian daripada para pemimpin-pemimpin UMNO. Sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, dan sampai sekarang ini bila mereka berada dalam kelompok-kelompok mereka. Maka pada waktu itu mereka akan sebut tentang, dan dia bukan sekadar pemimpin-pemimpin DAP. Kita jangan lupa tentang Lim Kim Sai pada perhimpunan di TCPA, perhimpunan yang dibuat perhimpunan Melayu, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada waktu itu sebagai ketua pemuda UMNO. Dia bercakap untuk menghantar Lim Kim Sai balik ke negara China, ke tanah besar China. Dan pada waktu itu 1987 itu berlaku penangkapan secara besar-besaran kepada pemimpin pembangkang. Sentimen perkauman itu dimainkan oleh pihak-pihak ini, dan mereka tidak bercakap dengan satu bahasa. Ketika mana berada bersama dengan orang Melayu pun bahasa Malaysia, maksudnya dah cakap dengan nuansa Malaysia. Ketika berada bersama dengan orang Cina pun ataupun dicampur secara umum, kita bercakap betul-betul dengan kehendak Malaysia, dengan
kedudukan Malaysia dan sebagainya. Demikian juga berkaitan dengan orang-orang agama kita. Orang-orang agama kita antara yang mempopularkan istilah kapiak laknat. Kapiak laknat. Secara umum menyebut tentang kapiak laknat dan sebagainya. Jadi kalau kita perhati betul-betul, saya boleh akui. Sebab itulah dalam banyak keadaan, terutama lah ni 3 bulan ini, apabila pihak pembangkang tidak menjadikan isu-isu perkauman ini untuk membakar, sementara kita duduk dalam PKP, hari ini hari yang ke-100, kita duduk dalam PKP ni, tapi dalam masa yang sama kita tidak mengambil angle yang sama, khususnya para pemimpin Parti Amanah, kita tidak mengambil angle yang sama untuk menyerang atas asas perkauman. Kita kata sebagai contohnya, hari ini dengan seorang menteri pengangkutan sebagai contoh, bila dia telah melantik semua pengurusi port di Malaysia ini, Penang Port, Kuantan Port dan sebagainya, saya dipahamkan hanya satu sahaja, Kemaman Port itu hanya diberikan kepada YB Ilyas. Kemaman sahaja diberikan kepada pengurusi Melayu. Kita tidak mengambil angle bangsa. Kita tidak bercakap kata saya tak melihat PH boleh mengambil angle bangsa, sebab kalau ambil angle bangsa nanti DAP marah pula kan. Bukan begitu? Tidak, ketika yang sama UMNO diambil ketika mana mereka berkawan dengan MCA. Hak ni yang saya nak sebut, kata bahasa. Tapi UMNO dominan, ya. Tapi bezanya UMNO dominan, betul? UMNO dominan dalam Barisan Nasional. UMNO dominan dalam Barisan Nasional, ya. UMNO dominan dalam Barisan Nasional, dan dalam Pakatan Harapan kita memilih untuk tidak ada parti yang menjadi abang besar dan dominan. Sebab itu kita, kalau dalam konteks lah ni, kita tidak mengambil angle bangsa kerana kita bercakap dengan satu bahasa. Kita pertikaikan adalah perlantikan, lambakan orang politik dalam GLC tanpa melihat kepada merit dan keupayaan. Kita bercakap dari sudut itu. Kita tidak bercakap dari sudut bangsa. Tapi ketika mana UMNO mengambil dari sudut bangsa. Okey. Kalau kita nak pergi main isu bangsa, Ustaz Salman, dalam pelantikan baru ni ada beberapa agensi yang tidak pernah terlepas kepada orang Melayu. Tidak pernah terlepas kepada bukan Melayu yang sudah ada dapat kepada orang bukan Melayu. Okey, tak apa, kita tinggal. Yang keduanya, watak-watak agresif ni, watak-watak agresif dan ekstrim, dia ada dalam semua parti. Watak-watak yang seumpama ini. Watak-watak yang seumpama ini. Saya tengok sebagai contohnya Dr. Kamarul Yusof kemarin, dia post dalam posting dia mengaitkan nama saya. Lepas tu dia dah padam dah. Satu ketika tahun 2019 bulan Ogos, saya juga pada waktu itu telah mengkritik Ramasamy dalam isu yang dia bangkit tentang. Saya rasa tak berapa clear sikit audio. Mungkin Ustaz boleh kita berhenti beberapa saat sebab audio tak. Ya. Okey. Dr. Kamarul tadi. Ya, cerita Dr. Kamarul tadi. Dr. Kamarul telah dia update dalam posting dia semalam. Tapi dia dah padam dah lepas dia mengaitkan nama saya. Dia ambil screenshot tentang satu posting saya pada tahun 2019 yang kita mengkritik watak seumpama Ramasamy. Dan pada waktu itu sudah tentulah kritikan itu agak keras. Saya menjadi pemegang jawatan dah dalam parti pada waktu itu. Saya sebut watak-watak macam Ramasamy, watak-watak macam beberapa orang-orang yang disebut tadi, tambah Murti dan sebagainya. Watak-watak ini ada dalam semua, dan kita dalam semua parti, dalam semua kelompok, dan kita susah untuk mengontrol mereka. Minggu lepas kan bila berbicara tentang beberapa watak dalam PAS sebagai contoh. PAS juga kadang-kadang watak-watak yang terlalu agresif dalam PAS itu agak susah untuk dibendung oleh PAS. Saya suka dengan jawapan Ustaz ni, di mana bila Ustaz sebut watak seperti Ramasamy, Waita Murti ni adalah watak yang tak baik, resis dan ada di mana-mana. Saya rasa jawapan ini lebih baik daripada jawapan yang dikemukakan oleh pegawai Menteri Agama yang kemudian saya baca dalam Facebook Abu Mishkat, yang mana nada dia berlainan, nada dia lebih kepada mempertahankan. Jadi saya suka jawapan ni, jawapan yang bagus, mengakui watak-watak yang kasar, keras ini ada di mana-mana, itu adil. Soalan terakhir sekali sebelum kita tutup majlis adalah, siapa nak jadi Perdana Menteri ni? DAP dengan Amanah nampak firm bersama-sama. Kami nak tun untuk 6 bulan, kemudian tukar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. PKR ke alamnya sendiri, tak nak tun, warisan tak nak
Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi nampak macam DAP dan Amanah ni berkawan dan kekal setia sekata. Jadi siapa nak jadi Perdana Menteri selepas ni? Dan dia tidak menjadi jawapan kepada tajuk kita. Tidaklah. Ya, Dia ya. tidak menjadi jawapan kepada tajuk kita. Amanah mengambil sikap secara kronologinya melalui pertemuan pada bulan 3. Sebaik sahaja berlaku pengambilan alihan. Istilahnya macam-macam. Kalau Sa'adi sendiri dia Sebaik sahaja, kalau saya boleh sebut sikit, sebaik sahaja Tun meletak jawatan tanpa konsult sesiapa, sebaik sahaja Tun biarkan Datuk Seri Wan Aziza, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan Mat Sami pergi tunggu di depan rumah dia pagi-pagi. Sebaik sahaja itu semua berlaku. Ya, teruskan Ustaz. Selepas berlaku. Dan sebenarnya itu juga ada penjelasannya kenapa itu berlaku. Tak apa, selepas itu kita membuat keputusan apa keadaan sekalipun kita mesti mengambil semula kerajaan ini. Kita tidak boleh menjadikan cerita mengambil istilah Sa'adi tebuk atap. Kaedah mengambil kerajaan melalui tebuk atap, melalui perundingan dan pembelian wakil-wakil rakyat ini tidak boleh kita benarkan. Kerana kita akan mematikan demokrasi dan mematikan minat orang untuk memilih itu pada masa-masa yang akan datang. Latar belakangnya Ustaz Salman sebut, saya ingat ketika buat program dengan Pro Media Tajrid juga, kata kemenangan Pakatan Harapan ditunggang oleh semua pihak. Betul Ustaz Salman? Betul? Ustaz Salman juga pernah sebut benda ni. Ditunggang oleh semua pihak. Jadi secara umumnya dalam masa 3 tahun Pakatan Harapan, setahun sebelum menjadi kerajaan, dan pada waktu itu sudah tentu kita akan berdepan dengan kita baru nak melalui proses ta'aruf dan sebagainya, dan kita baru nak terbiasa dan sebagainya. Tiba-tiba di celah itu telah dibuat satu duluan yang tidak baik, mengambil kerajaan melalui tebuk atap. Lalu kita buat keputusan pada bulan Mac bahawasanya apa keadaan sekalipun usaha untuk mengembalikan mandat rakyat ini mesti dimulakan, dan Amanah berpegang di situ. Kemudian dalam Pakatan Harapan telah memberi dua option. Optionnya adalah sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mukhris, dan ternyata itu tidak capai kepada jumlah dan angkanya. Maka ada option yang kedua. Option yang kedua itu ialah dengan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Lalu Amanah nak bermula dengan cuba melihat kepada option yang kedua. Itu. Jadi Amanah dia bukan isu kita bersama dengan DAP dan sebagainya. Keputusan itu adalah keputusan Pakatan Harapan. Sama ada kita nak pergi kepada option yang pertama dan tak boleh, dan tak boleh tu ya, apa yang berlaku dalam perundingan, kawan ni tolak, kawan ni tak boleh terima, itu biasa dalam perundingan. Kita cuba nak berpindah kepada option yang kedua, dan option yang kedua itu nampaknya juga tidak disenangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga PKR. Okey. Seterusnya apa dia? Seterusnya kalau kita tengok kenyataan kesemua pihak, akhirnya kita tetap akan balik, kecuali Tun Mahathir, kita akan kembali kepada meja rundingan untuk melihat kepada kenyataan mengembalikan mandat rakyat. Kalau boleh segera, kenapa kita nak tangguh? Itu mungkin yang kita letakkan. Kalau boleh buat segera, kenapa kita nak tangguh sampai kepada pilihan raya yang ke-15? Kerana kita tahu secara angkanya memang tak cukup. Angkanya memang PN tak cukup. Jadi saya ada banyak soalan sebenarnya bila masuk bab ni, terutamanya tentang keabsahan tebuk atap ataupun kelalaian sendiri. Banyak soalan, tapi waktu mungkin tak mengizinkan kita tahap lebih daripada sejam bersiaran. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan, bersama-sama kongsi sudut pandang daripada Amanah, sebab Amanah ni terdedah kepada terlalu banyak fitnah, kritik, tribulasi, terutamanya daripada masyarakat Melayu. So saya harap sedikit sebanyak jawapan Ustaz ni mungkin boleh membuka minda orang yang mendengar dan juga menjawab beberapa persoalan yang berlegar-legar. Saya doakan yang terbaik untuk kejayaan politik Ustaz, insya-Allah di masa hadapan. Saya tak nak doakan Amanah dapat balik PH dapat balik kerajaan. Saya tak tahu mana lebih baik, PN ataupun PH, wallahu alam. Tetapi Ustaz, saya doakan kejayaan politik yang lebih baik. Insya-Allah doakan. Terima kasih juga kepada Terima kasih bersama-sama. Ya. Kita jumpa lagi insya-Allah masa akan datang. Jangan seriklah kalau kokok kita jemput lagi ke lepas ni.
kita tengok reaksi spy ni macam mana. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.